Assalamualaikum. FY lagi sekali di sini. Sifu saham anda. Sifu saham, bukan sifu saham, siput saham. Anyway, ini kita cerita sikit lah. Pasal apa? Pasal penny stock that put investors on roller coaster rides. Baru-baru ni tuan-tuan, kita dapati ada banyak saham tau yang naik tinggi, sangat-sangat tinggi kan. Naik sampai beratus-ratus, malah beribu %. So yang ada kat tangan FY ni kan, kita ada saham K-Star, tapi ni non syariah lah. Kalau kita lihat kan, saham ni naik daripada harga 20 sen menuju ke dekat dengan RM1 lah, nak dekat RM1 kan. Sebelum dia jatuh balik, sekarang dah duduk kat 30 sen balik kan. Kemudian kita ada saham Zai Dilang, daripada harga saham tu 5-6 sen naik pergi dekat 10 sen, turun balik pergi 6 sen. Kita ada M-Touch, daripada saham 6 sen naik sampai 11 sen sebelum turun, sekarang dekat 8 sen. Kita ada BTM, daripada saham average 6 sen naik sampai 30 sen, sekarang duduk dekat 20 sen. Kemudian kita ada AT Systemization Berhad, daripada saham tu 5 sen naik sampai 30 sen, sekarang duduk dekat 20 sen. Kemudian kita saham Vivocom, kan, saham tu buat consolidation itu, 10 saham jadi satu. Jadi kalau dulu harga dia 5 sen, sekarang harga dia daripada 50 sen naik sampai RM2 5 sen sebelum jatuh balik, sekarang duduk kat RM1. Kemudian kita ada saham M3 Teknologi Asia, daripada harga saham average 9 sen pergi ke 15 sen sebelum jatuh ke 5 sen. Akhir sekali kita ada Gats Global, 3 kali kena umah ni kan. Umah bukan umah teman, kena unusual market activity punya charge kan, notice daripada Bursa Malaysia kan. Dah kena 3 kali, dah kena investor alert kan, baru dia jatuh. Saham tu daripada lebih kurang 50 sen naik sampai RM3, sekarang duduk dekat RM2 lebih. So apa yang F1 nak cerita kat sini? Contohnya kan, katalah saham Vivocom baru ni kan, hari Ahad lepas, sebelum dia jatuh 2 kali limit down, hari Ahad lepas viral lah kisah yang daripada harga RM2 tu, Vivocom tu nak pergi RM3.60. Dalam catatan diorang tu kan, artikel yang viral tu, dia kata apa? Dia kata yang ikut chart kan, memang cantik lah, ikut carta dia memang akan ke atas lagi, akan menuju ke RM3.60 for sure, kata dia. Masa tu harga sekitar RM1.95, for sure nak pergi RM3.60. Kenapa? Pasal apa? Pasal dia kata saham tu director ada moratorium, tak boleh jual selama 3 tahun. Kemudian dia orang kata saham tu memang dapat job, positif lah semua benda. Kemudian kata saham tu floating dia kecil kan dekat dalam market, menyebabkan dia boleh naik kan, dan sebagainya. Confident betul tuan-tuan puan. Kalau dapat news macam ni kan, pada pandangan FY lah, tak boleh kita dapat news yang saham tu ke atas, pada masa sama kalau nak bagi tips saham tu, kita kena ada cut loss. Tak boleh kita kata confident kata ke atas kan, atas sebab apa kan. Jadi pada pandangan FY, ini semua kerja sedikit-sedikit saham lah. So hati-hatilah bila nampak news-news macam tu kan, FY selalu sarankan jual lah. Kita ambil contoh satu lagi kan. Kenapa dalam kes Vivocom ni, sorry tak habis lagi. Dalam kes Vivocom ni, baru-baru ni kan, daripada harga RM2 tu kena 42 sen hari Senin, jatuh lagi sampai serendah 85 sen. Keesokan hari tu tak boleh turun lagi, dah limit down kali kedua kan, dia duduk kat 85 sen. Lusa dia buka balik, jatuh lagi sampai 68 sen. Sekarang ni dia cover balik. Jadi siapa yang beli kat RM2 tu, tak ke senak kan, tak ke menangis kat bucu katil, buat kata pelabur-pelabur sekarang ni kan. So hati-hati tuan-tuan kan. Kita ambil contoh lain, AT kan, naik daripada 3 sen, duduk naik ke 8 sen kan, kemudian naik sampai 30 sen kan. Masa kat 30 sen tu, 25 sen ke 28 sen tu, keluarlah semua cerita. AT buka kilang lah, ada deal dengan solar lah, ada deal dengan LKL untuk distribution dia punya produk lah. Kemudian datang pula KYY kan, yang mengatakan yang dia tolak dia punya hukum hakam pelaburan untuk beli saham tu, menyarankan anda untuk beli minggu lepas. Lepas tu 2 hari kemudian harga saham tu jatuh daripada 30 sen, jatuh sampai terendah 15 sen. Lepas tu dia cakap pula 2 hari kemudian, tulis pula dekat blog dia, kata apa? Kata tak bagus lah AT tu kan, duk loss je kan. Hujung minggu cakap bagus kan, 2 hari lepas tu kata tak bagus. Agak-agak lah tuan-tuan puan, hati-hatilah kat luar sana kan. Ramai, macam nak cakap tuan-tuan, nak kata scammer pun scammer lah kan. Ramai orang manipulasi lah kan. Dalam erti kata lain kan, bila dia nak jual saham tu, masa tu lah dia suruh anda beli
So saran FY senang je. Bila nampak news tu, bila nampak semua orang berkompang, masa tu lah kita jual. Kita ikut dia jual. Kan idea dia kan dalam hal ni kan, masa yang harga 4 sen, kenapa dia tak kompang? Kenapa harga 30 sen berkompang? Betul tak? Dah tinggi-tinggi tu baru nak bercerita, baru nak kompang dan sebagainya. So FY tuan-tuan cakap lah, kalau nampak apa harga saham tu dah naik kan, baru masa tu nak kompang, dah terlambat lah kan. So ada saham ni, contohnya saham Bintai sekarang selain daripada saham yang FY sebut, saham Bintai hari-hari naik turun, naik turun, naik turun. Kalau ikut chart memang cun, cantik. Tapi harus ingat satu perkara tuan-tuan, tengok saham tu mula daripada mana kan. Dia naik pada harga 8 sen tuan-tuan, daripada 8 sen dah naik sampai RM1 tau kan. Berapa ratus kali ganda tu kan, dah 1,000 kali ganda. Jadi dalam hal ni saran FY mudah je, cuba tengok average dia. Saham tu naik daripada 8 sen, maknanya dia dah kumpul banyak-banyak dekat 8 sen, dia tolak sampai 80 sen. Tuan-tuan, kita baru nak beli kat 80 sen, dia orang beli dekat 8 sen. So chances daripada 80 sen tu, silap dia turun pergi 8 sen balik. So masa tu anda nak buat macam mana? Nak menangis pun tak guna kan. So kalau anda nak betul-betul melabur kan, pastikan kalau FY kan, FY tengok selalu kan, dia tu daripada bawah tu dia naik ke atas kan. Jadi yang bawah ni harga average yang dia kumpul sebelum dia tolak ke atas. So FY akan tengok harga bawah ni, sebab kat sini lah tempat di mana dia orang averagekan modal pelaburan dia orang kan. Jadi kalau daripada bawah 8 sen dah pergi sampai 30 sen, berapa kali ganda tu tuan-tuan kan, 400% dah pulangan dia, 4 kali ganda kan. Jadi hati-hatilah. So saham-saham penny ni kan, satu kena ingat tuan-tuan, dia tak ada fundamental kan. Dia memang syarikat yang losing money. Walaupun kita nampak dia nak buat legitimate business kat luar tu, walaupun kita nampak dia nak buat kilang ke apa ke, tapi kita harus ingat yang dia belum dapat lagi jual produk yang dikeluarkan tu. Untuk selamat, hati-hatilah kalau nak beli saham ni, jangan beli kat atas-atas sana. Jangan kita lagi di atas lagi kita nak beli kan. Lain lah kalau saham tu memang fundamental dia bagus, memang financial dia bagus kan. Contohnya saham-saham glove tu dan sebagainya kan, memang fundamental dia bagus, tak apalah, itu tak jadi masalah besar kan. Ini saham yang kosong, shell company, telur apa tak ada kan. So the problem with it ialah kita sangkakan kita boleh buat duit yang banyak kan, beratus-ratus kali ganda dengan beli saham-saham cak ayam ni. So hati-hati tuan-tuan saham-saham yang FY sebut tadi kan, saham Gets ke, saham Vivocom ke, saham Zaidiliang ke, saham M-Touch ke kan, semuanya berbentuk macam ni tuan. Naik, lepas tu dia turun balik, naik, dia turun balik. So hati-hati kalau nak beli dia kan, pastikan dia dah stabilize dekat satu harga tu, kita boleh beli. Kalau tidak, janganlah. Masalahnya kalau kita berada belah kiri tak apa, masa menaik, masa menurun tu nanti kita senak kalau kita dah terbeli sebelah kanan kan. So anda akan rugi duit. Harus ingat pelaburan saham ni anda menggunakan duit yang betul, duit yang real, duit yang anda susah payah cari. Jadi pastikan dalam pelaburan saham, dalam tindakan anda melabur kan, dalam anda buat analisis tu, pastikan anda buat analisis yang betul-betul jitu sebelum anda membuat keputusan untuk melabur. Alright, itu je pesanan FY. Sebab FY takut anda terkena kat Vivocom tu, FY takut anda terkena terbeli kat pucuk kan, nanti anda loss kan. Dalam hal tu, sekali lagi seperti biasa, FY minta anda usahalah untuk datang masuk dalam kelas From Zero to Hero FY kan, supaya anda boleh belajar secara keseluruhan tentang pelaburan saham di Bursa Malaysia. Pasal niat untuk datang kelas FY, kelas hang kebun yang tertanjak ni Itu saja tuan-tuan puan. Jangan lupa macam biasa like dan subscribe kan. Masuk dalam grup FY, link ada kat bawah kan. Tanya je, tak ada pun tinggal je komen di ruang komen kan, nanti FY akan reply. Dan ataupun kalau anda nak FY buat video apa-apa yang lain tentang pelaburan saham ni kan, tentang apa-apalah, bagi komen anda, nanti insyaAllah FY akan buatkan untuk anda. Alright, sekian saja tuan-tuan puan. Terima kasih kerana menonton. Terima kasih kerana menonton sampai habis kan. Nanti jangan lupa tengoklah video-video yang lain. Sekian dulu. Assalamualaikum. Bye.